Hafika, silakan. Ya, terima kasih Ridwan. Seperti mana Ridwan katakan tadi, setiap hari Rabu, tumpuan pastinya diberikan berkaitan dengan teknologi. Dan hari ini kita akan bercakap mengenai teknologi IoT ataupun Internet of Things. Bagaimana IoT ini diguna pakai dalam sektor pertanian. Jadi saya kenalkan terlebih dahulu dua tetamu bersama dengan saya hari ini. Di sebelah saya ialah Tuan Haji Ahmad Solihi Muhammad Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif German Malaysian Institute GMI, dan juga di sebelahnya Dr. Muhammad Nazrin Muhammad Yassin, Ketua Seksyen Elektrik dan Kecekapan Tenaga, Jabatan Kejuruteraan Elektrik GMI. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, bila kita bercakap mengenai teknologi ataupun IoT ini, kalau kita melihat baru-baru ini dalam program Madani Rakyat, khususnya di Zon Tengah, di mana ianya menekankan berkaitan dengan teknologi dalam sektor pertanian dan juga TVET, itu menjadi dua tumpuan utama. GMI sendiri selaku Institut Pengajian Tinggi, bagaimana sebenarnya sama-sama dengan kerajaan memperkasa dan membangunkan lagi teknologi dan TVET ini? Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya nak perkenalkan dulu sedikit tentang German Malaysian Institute. Ya, silakan. German Malaysian Institute ini adalah hasil usaha sama di antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Jerman. Ditubuhkan pada tahun 1991. Ia merupakan satu institusi technical premier yang berfokuskan kepada technical engineering, sama kedua-dua sekali dalam mechanical dan juga untuk electrical. Setakat daripada tahun 1991 sehingga kini kita dah hasilkan kurang lebih 15,000 graduan yang berada di serata dunia. Masih ramai lagi yang berada di Germany dan kita masih lagi terus-menerus menghantar students kita ke sana. Ya. Baik, daripada segi kemajuan yang kita dah laksanakan, antaranya kita ada beberapa, tetapi untuk hari ini kita fokuskan dulu satu projek baru yang kita lancarkan pada tahun 2024 ini yang kita namakan sebagai IoT of Fruits. Ya. IoT of Fruits ni saya rasa yang lebih bersesuaian lah untuk kita sampaikan ni. Saya minta ketua jabatan kita sendiri yang menghasilkan projek ini, Dr. Nazrin. Okey, ya. Dr. Nazrin, mungkin kita boleh terus sahaja kepada IoT ataupun Internet of Things of Fruits. Okey, apa sebenarnya mengenai projek ini? Okey, projek ni amat menarik, di mana kita bukan hanya menghasilkan hasil tumbuhan ataupun hasil buah, tetapi hasil buah tu kita akan salurkan, kita akan share together bersama dengan pelajar-pelajar kita di GMI. Dan kita bercerita mengenai secara teknikalnya, penanaman buah ini diperkasakan menggunakan teknologi IoT, di mana kami menggunakan peranti sensor dan mikro pengawal ataupun microcontroller bersama-sama dengan penggerak actuator, di mana penghasilan tanaman ini dikawal sepenuhnya oleh teknologi Internet of Things. Maka para pelajar serta pensyarah dapat mengoptimumkan, dapat mengawal, dapat memonitor dari jauh mengenai perkembangan tanaman yang kita usahakan di GMI. Okey. Yang boleh anda lihat di paparan kaca TV inilah sebenarnya antara prototipe. Antara prototipe. Mungkin boleh terangkan lagi lebih lanjut apa yang dibawakan ke studio hari ini. Apa yang kita tunjukkan di sini adalah contoh bagaimana kita menanam tumbuhan menggunakan konsep hidroponik. Hidroponik itu menggunakan medium air sebagai satu kaedah pembajaan berbanding menggunakan tanah. Ini kita dapati hasil yang optimum. Di sini kita dapati penanaman secara vertikal, secara menenggak. Puan Syafika boleh melihat di sini bagaimana kita mengoptimumkan keluasan yang diberikan, tetapi penghasilan kuantiti produk makanan ataupun tumbuhan itu dapat
dioptimumkan. Tak perlulah tanah besar-besar sebab dia ke atas macam tu. Okey. So prototype ini menunjukkan kita boleh monitor dari segi suhu, kelembapan, nilai pH air tersebut. Okey. Maka proses pertumbuhan sayur ataupun buah-buahan lebih optimum lah. And then dari segi student pelajar di JMI, mereka boleh lihat secara langsung proses bagaimana penggunaan Internet of Things ini di dalam penghidupan seharian. Okey. Student JMI bukan sahaja hanya melihat mesin yang besar, bukan sahaja melihat elektronik, bukan hanya melihat elektrikal, tetapi juga melihat sudut di sebaliknya, menghasilkan aplikasi yang dapat membangunkan, dapat di-share kepada sesama manusia. Okey. Itu tujuannya. Selain daripada projek ini, apa lagi projek-projek lain yang berkaitan dengan IoT yang dibangunkan oleh JMI sendiri? Kalau saya boleh tambah sikit di sini ya. Asal dia idea yang kita nak buat ini ialah untuk manfaatkan keluasan tanah yang kita ada di JMI. Okay. Di JMI kita ada 75 ekar tanah, keluasan tanah, yang mana 35 ekar digunakan untuk infrastruktur. Selebih itu kita nak tanamkan pokok buah-buahan tropika. Okay. Asal ideanya ialah untuk diberikan kemudahan untuk students dan untuk staff nak nikmatilah buah-buahan kita. Kita akan adakan semua jenis-jenis buahan yang high end. Contoh dia, kalau kita ambil durian, kita ambil durian udang merah. Kan, kalau kita ambil mango, kita ambil yang harum manis kan, yang lain. Tapi teknologi kita tak boleh nak abaikan. Jadi kita manfaatkan teknologi yang kita ada ni dalam cara yang bagaimana ialah untuk kita monitorkan. Satu, kita tengok fertilization punya metodologi, bagaimana kita nak bajakan buah. Kita tengok temperature dia punya suhu dia, kita tengok tengok oksigen punya level, temperature dia. Semua tu kita boleh tengok daripada skrin dalam komputer tu sendiri. Pengairan dia, bagaimana kita nak salurkan. Jadi bila kata cuaca macam sekarang ni, cuaca panas. Kan, jadi kita kena pastikanlah bagaimana kesesuaian yang bertepatan untuk kita pastikan pokok-pokok itu nanti akan tumbuh dengan baik. Jadi selain daripada buah-buahan, kita mungkin nanti akan juga explore lebih lagi daripada perihal sayur-sayuran juga. Okey. Ya. Seperti mana soalan saya tadi, ialah kita tahu JMI juga melahirkan graduan-graduan yang berkepakaran tinggi dan juga berkemahiran seperti mana yang dialu-alukan oleh TVET sekarang ini. Tapi bila kita bercakap mengenai TVET dan juga Internet of Things ataupun teknologi yang semakin lama semakin mencabar ini, bagaimana sebenarnya persediaan rakyat Malaysia secara amnya untuk menerima arus pemodenan ini? Tenaga pakarnya, adakah kita masih lagi bergantung kepada tenaga kepakaran luar ataupun kita sudah bersiap sedia sebenarnya dengan graduan kita? Baik, terima kasih. Soalan yang cukup baik. Di GMI, persediaan kita ialah kita pastikan pastikan GMI punya connectivity dan collaboration yang cukup baik dengan agensi-agensi kerajaan. Bersama juga dengan industri-industri. Beberapa hari yang lepas kita adakan satu summit, kita panggil dia Industry Advisory Council Summit, yang mana kita dapat mengumpulkan hampir kurang lebih 135 CEOs of German companies yang berada di Malaysia, beroperasi di Malaysia, dengan kehadiran yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan juga wakil-wakil daripada agensi kerajaan, 12 ministeri yang ada yang berkaitan dengan TVET dan juga TVET Council. Begitu dengan saya amat berterima kasih dengan pihak Majlis Amanah Rakyat MARA sebagai sponsor utama kita. Kita dapat kumpulkan CEO daripada Jerman punya company yang ada di Malaysia ni, syarikat-syarikat di Malaysia ni. Kita minta bantuan supaya nanti graduan-graduan yang kita ada
kita dapat manfaatkan sebaiknya, sama ada daripada internship programs, sama daripada employability, peluang-peluang pekerjaan, dan juga exchange programs untuk staf-staf kita sendiri juga. Begitu juga dengan universiti-universiti daripada Germany dan juga universiti-universiti daripada lain. Kita dapat hubung kaitkan juga dengan kehadiran daripada NGO-NGO dan juga daripada masyarakat luar. Jadi rata-rata kita dapat feedback yang cukup baik, yang mana ibu bapa, student-students daripada sekolah-sekolah di Malaysia, international school students, sekolah-sekolah menengah di Malaysia, MRSM, semuanya menyambut baik kaedah yang kita laksanakan ini demi untuk memastikan peluang-peluang untuk graduan-graduan kita, peluang-peluang untuk profesor-profesor kita untuk jayakan aspirasi nasional berkaitan dengan TVET tu dapat dilaksanakan. Pada penghujung sesi itu saya ditanyakan tentang apakah yang hasrat ataupun idaman atau cita-cita yang kita nak dapat tengok daripada hasil daripada semua projek yang kita laksanakan ini. Kita ambil contoh di Germany, contoh dia, Duta Besar Jerman yang berada di Malaysia ni merupakan hasil produk daripada TVET. Ya. Jadi saya apabila saya dapat tahu itu some time back kan. Jadi bila saya tengok itu, saya amat berhasrat sekali. Satu hari nanti mungkin Perdana Menteri kita hasil daripada pengajian TVET, latar belakang TVET, tokoh-tokoh korporat kita semuanya punya background TVET. Jadi dengan itu automatically secara tak langsung pandangan sinis tentang TVET itu merupakan kelas kedua ataupun yang punya pendapatan yang jauh lebih rendah tu secara tak langsung akan terhapus. Ya, betul. Itulah cita-cita kami. Jadi kita cuba promotekan produk-produk yang kita ada, kita cuba promotekan semua hasil-hasil uji kaji yang kita buat ni semua demi untuk manfaat Malaysia dan juga untuk generasi penerus. Okey. Doktor, mungkin dalam kesempatan masa yang ada selain daripada teknologi yang dibawakan hari ini, selepas ini ke mana lagi hala tuju GMI? Okey, daripada hasil yang pelajar-pelajar kami hasilkan ini, kami tidak berhenti ke situ saja. Projek-projek mereka ini kami bawa ke peringkat antarabangsa dalam pertandingan inovasi sebagai contohnya. So kami galakkan setiap pelajar setelah projek yang mereka hasilkan di dalam projek akhir tahun akhir ataupun final year project, bersama-sama dengan pensyarah kita utarakan mereka, kita galakkan mereka masuk ke pertandingan inovasi, sama ada peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Yang baru-baru yang akan datang, kami juga galakkan mereka juga melibatkan diri ke dalam yang dipanggil sebagai World Skill ASEAN ataupun World Skill World. Di situ kemahiran mereka menggunakan bidang TVET ini terselah. Maka nama baik German Malaysian Institute, nama baik Malaysia, nama baik pelajar Malaysia sendiri akan terangkat di situ juga. Kita tak buat projek suka-suka, syok sendiri dan letak di dalam pameran. Kita galakkan mereka terampil ke antarabangsa lah. Saya nak tambah sikit je lagi. Beberapa lagi projek-projek ataupun program-program yang kita adakan. Pertama sekali, kita amat sekali nak laksanakan, sedang berlaku lah sebenarnya, is kita punya electric vehicle punya teaching factory. Kita ada a fleet of cars, sama ada yang betul-betul full EV, kita ada yang hybrid, kita ada yang konvensional, yang mana kita dapat pasarkan untuk dimanfaatkan oleh terutama sekali maybe daripada Polis Diraja, Kementerian Polis Diraja Malaysia, daripada Jabatan Bomba, untuk dapat pengalaman yang baik, pemahaman yang baik bagaimana untuk menyelenggarakan kereta-kereta EV ini. Jika berlaku apa-apa kebakaran ke atau permasalahan di tengah-tengah highway ke, contoh dia. Itu daripada segi teaching factory untuk electric vehicle. Kita ada satu lagi, cyber security punya lab. We have one of the most advanced cyber security punya lab, yang mana kita dapat hasilkan pelajar-pelajar yang mana punya ethical hacking punya mentality. Dia tahu proses-proses, steps, bagaimana kaedah dia nak pastikan sebelum dia kena hack tu, dia dah dapat detect dah daripada awal lagi, dan bagaimana nak counter balik. Jadi pelajar-pelajar dapat belajar daripada situ, manfaat dia cukup baik. Jadi kita amat alu-alukan
generasi yang ada sekarang ni, daripada yang Form 3, Form 4, Form 5 yang ada di Malaysia ni. Baik. Masuk ke dalam program itu. Jadi harapan kita agar pelajar-pelajar di sekolah sama-sama berminat dalam STEM, kerana apa kita risau sekarang ni tidak ramai yang meminati STEM ataupun sains teknologi matematik ini, untuk sama-sama kita membangunkan lagi teknologi Malaysia. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu, Tuan Haji Ahmad Solihin Muhammad Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif German Malaysian Institute, dan juga Dr. Muhammad Nazri Muhammad Yassin, Ketua Seksyen Elektrik dan Kecekapan Tenaga dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik GMI. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Jadi majulah TVET untuk negara. Jadi itu berkaitan dengan Internet of Things of Fruits yang kita bawakan hari ini. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bersama dengan rakan kita di Seleksi Pagi. Hari ini lama sudah nak jumpa ini. Kita punya rakan pengacara SPM dulu. Terus saja bersama dengan Edwin dan juga Nodi di Sabah FM. Silakan.